ونادى صلى الله عليه وآله وسلم في المسلمين ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. Maka Nabi menyuruh kepada kaum muslimin yang mereka baru saja balik ke rumah daripada peperangan Khandaq, seperti halnya Rasulullah yang baru balik juga. Masih mereka baru rehat, baru nak melepaskan letihnya. Diseru untuk semua keluar dengan memakai baju perang dan memerintahkan kepada mereka untuk bergerak segera menuju ke perkampungan Yahudi Bani Quraidah untuk mengepung mereka, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang salat asar kecuali sudah sampai ke perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Jadi masa itu mungkin sudah masuk waktu zuhur. Mereka selepas salat zuhur, katanya jangan ada yang salat asar kecuali di perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Maksudnya, saya tunggu kamu di sana dan salat asar di sana. Nah, fasara an-nasu fa'adraka ba'dhum al-asra fi at-tariq. Faqala ba'dhum la nusalli hatta natiha. Waqala ba'dhum bal nusalli. ولم يرد منا ذلك فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعنف أحدا منهم. Setelah mendengar arahan Rasulullah agar supaya kaum muslimin memakai baju perangnya dan bergerak menuju ke perkampungan Yahudi Bani Quraidah, semuanya pun bergerak. Di perjalanan waktu asar sudah masuk. Nabi berpesan jangan ada yang salat asar kecuali sudah berada di perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Ini waktu asar sudah masuk, sementara jarak nak sampai ke perkampungan situ masih jauh lagi. Wilayah itu masih jauh lagi. Sebahagian daripada mereka mengatakan kalau kita terus jalan, habis waktu asar nih. Baik kita sholat saja dulu di sini. Jadi kalau sampai waktu sana, kita masih sampai maghrib, maknanya sholat asar sudah selesai. Kalau kita sampai sana maghrib, belum sholat asarnya qadha. Sementara kita boleh sholat di perjalanan. Satu kelompok mengatakan, jom kita sholat. Kelompok yang kedua mengatakan, kamu tak dengar ke pesanan Rasulullah mengatakan, jangan ada yang sholat asar kecuali di wilayah perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Maka ada perbedaan pendapat dua kelompok. Yang satu salat, yang satu tak salat. Maksudnya tak salat itu melainkan sampai ke perkampungan Yahudi Bani Quraidah, sebab pesanan Nabi seperti itu. Maka sampai di perkampungan Yahudi Bani Quraidah, mereka masing-masing lapor kepada Rasulullah SAW. Yang baik yang sholat di jalan atau yang sholat setelah sampai. Dalam satu riwayat sampai orang yang tak sholat asar di jalan dan sholat asar di tempat wilayah sampai ke wilayahnya Bani Quraidah, itu waktu maghrib sudah masuk. Jadi mereka sholat asar di sana setelah matahari terbenam. Dalam satu riwayat demikian. Maka dalam hal ini mereka datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, kami tadi di perjalanan ada yang sholat, ada yang tak sholat. Ingin mendapatkan penjelasan daripada Rasulullah yang mana yang betul. Engkau tadi perintahkan kami untuk tidak sholat asar kecuali di perkampungan Yahudi Bani Quraidah, hanya dah sampai. Tetapi kami di perjalanan tadi ada dua pendapat, satu salat, satu tidak salat. Satu melainkan sampai ke perkampungan itu. Walam yu'annif ahadan minhum, Nabi tidak menyalahkan sesiapa daripada keduanya. Artinya Nabi membenarkan atau menyetujui kedua-duanya. Yang salat di perjalanan betul, yang
tidak sholat di perjalanan sehingga sampai ke perkampungan Yahudi Bani Quraidah pun juga betul. Hikmah yang perlu kita ambil di sini adalah perbezaan itu wajar selagi ia tidak keluar daripada batasan kaidah yang wajar dalam syarak. Perbezaan pendapat dalam fiqh khususnya adalah satu hal yang wajar. Jika perbezaan itu tidak wajar, maka sahabat tak akan berbeza pendapat. Namun kewajaran pada perbezaan ini dilihat pada kelayakan orang yang berbeza. Kelayakan orang yang berbeza dalam hukum hakam, mestilah dia memiliki dasar-dasar ilmu yang dengan dasar ilmu itu dia layak untuk memahami hukum walaupun berbeza satu dengan yang lain. Artinya orang itu ada ilmu, ada background, ada ilmu asas, ilmu bahasa, sehingga ketika berbeza pendapat, hal itu adalah hal yang wajar karena dia mempunyai ilmu yang berbeza. Contohnya, kalau kita dalam 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 mazhab Imam Syafi'i, contohnya kita hukum wudu, rukun-rukun wudu ada berapa? Kita kata ada 6. Apa saja? Niat, basuh wajah, membasuh tangan sampai siku-siku, kemudian mengusap kepala, ya kan? Kemudian basuh kaki sampai buku lali, kemudian tertib. Sementara di dalam Al-Quranul Karim hanya disebut 4 sahaja. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Tak ada niat, tak ada tertib. Kata Imam Syafi'i, ya. Karena setiap amal perbuatan ibadah itu untuk menjadi ibadah dengan niat. Apa bezanya orang basuh muka itu yang untuk membasahi muka atau membersihkan muka berbandingkan orang yang berbasuh muka untuk berwudu membersihkan membasuh mukanya sebagai ibadah wudu untuk dia sholat. Yang membezakan adalah niatnya orang basuh muka. Kenapa? Saja nak kasih bersih muka. Dengan orang basuh muka. Kenapa? Ya untuk bersiap-siap sembahyang. Yang membezakan keduanya adalah niat. Imam Syafi'i kata tertib wajib. Apa sebabnya? Sebabkan oleh kerana Allah sebutkan wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Abu Hanifah mengatakan tak, itu sebutan dalam Quran itu sebutannya tetap 4, tapi tidak semestinya 4 itu berurutan tertib. Boleh membasuh secara tidak tertib seperti itu. Ini kan pemahaman. Tetap dasarnya 4, cuma perbezaannya adalah adakah wajib berturut-turut atau tidak. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam tajidu ma'an fatayammamu minhu." Kalau kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu. Akan famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kalau kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajah kamu dan juga tangan kamu. Dalam tayamum diperintahkan untuk diusap wajah dan tangan. Imam Syafi'i kata tangan sampai siku-siku. Karena wudu pun juga tangan sampai siku-siku. Kata madhab yang lain pula mengatakan bukan. Imam Malik mengatakan sampai pergelangan tangan saja kalau tayamum. Tak sampai siku-siku. Ini kan perbezaan.
Dalam Quran berkenaan dengan tayamum tak ada sebut sampai siku-siku. Dalam wudu ya. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dalam wudu ada disebut sampai siku-siku, tapi dalam tayamum tak ada disebut. Imam Malik kata sampai pergelangan tangan. Imam Syafi'i kata sampai kepada siku-siku. Ini perbezaan di dalam pendapat yang wajar karena ada dasarnya dan masing-masing berbeza pendapat mempunyai ilmu asas untuk memahami maksud hadis atau maksud ayat. Dengan demikian, perbezaan itu wajar. Di kalangan sahabat berbeza pendapat, di kalangan para tabi'in berbeza pendapat, dalam 4 mazhab berbeza pendapat, cuma masing-masing memiliki kelayakan untuk memahami hukum walaupun berbeza. Yang menjadi permasalahan adalah jika orang merasa benar dengan pendapatnya dan menyalahkan orang lain yang tidak sependapat dengan dia. Itu problem. Bila seseorang merasa betul pendapatnya. Oleh sebab yang demikian, bila berbeza pendapat di dalam masalah yang ada ruang untuk berbeza, seharusnya mereka bersedia untuk memahami pendapat orang lain, walaupun dia tidak puas dengan dalil orang itu. Terpulang. Awak tak puas dengan dalil dia pun tak puas dengan dalil awak. Awak merasa betul dengan pendapat awak dengan dalilnya, orang lain pun merasa yakin dan betul akan dalilnya juga. Tapi bila dipaksakan, tak boleh, yang betul hanya saya je. Olehada tentang masalah tawassul, tentang masalah tabarruk, tentang masalah tahlil arwah, ya kan? Itu masalah-masalah yang berbeza, pendapat satu dengan yang lain. Mau terima silahkan, tak mau terima silahkan. Tapi kalau mengatakan yang menafikan atau berbeza dengan pendapat yang membolehkan bertawassul dan bertabarruk atau bertahlil dengan mengatakan ini syirik. Yang bertawassul itu berkeyakinan bahwa itu ainul iman. Itu hakikat iman juga. Karena dalilnya bukan seperti dituduhkan oleh orang menentang kepada tawassul. Sama juga dengan tabarruk. Sama juga dengan tahlil arwah. Ya kan? Golongannya mengatakan bahwasanya pahala itu tak sampai kepada orang yang meninggal dunia. Kalau orang yang sudah meninggal dunia tak boleh lagi disampaikan apa-apa amalan. Sama juga dosa sesiapa yang hidup tidak akan dibawa oleh orang yang mati. Wa an laysa lil insani illa ma syaa. Mereka punya dalil Quran. Seorang itu tidak akan dibalas kecuali dengan amal perbuatannya sendiri. Dia sudah mati sekarang tak boleh beramal. Macam mana boleh dapat pahala? Kata yang mengatakan kalau doa atau kalau amalan tahlil atau bacaan Quran kena disampaikan kepada orang mati tak sampai. Kata orang yang mengatakan pendapat yang mengatakan tadi itu pendapat ramai daripada ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya sampai disebabkan oleh karena kalau di dalam hadis dinyatakan orang yang haji untuk orang yang sudah meninggal dunia sampai, orang berpuasa untuk orang meninggal dunia sampai, orang bersedekah untuk orang meninggal dunia sampai. Apa pasal Quran tak sampai?
Apa pasal tahlil tak sampai? Jadi, oke, saya merasa yang dalil saya kuat. Apa itu? Tak sampai. Oke, ambillah. Tak apa. Biarkan kita mengatakan sampai. Biarlah kita boleh sama-sama kepada perkara yang kita boleh sama-sama sepakat. Jangan sampai karena kita berbeza masalah tahlil arwah, putus silaturahim, maki dekat Facebook, merendahkan, mengaibkan, menghina. Kalau merendahkan, menghina itu kan sudah jelas haram. Ya kan? Bihasbi imri'in minasyara yahqira akhahu muslim. Cukup orang melakukan kejahatan dengan merendahkan atau menghina orang Islam yang lain. Silakan berbeza saja. Biarlah awak merasa benar dengan pendapat awak. Biarlah kita merasa benar dengan pendapat kita. Awak tak suka tahlil, jangan hadir. Faham dong? Masih banyak benda yang kita boleh sepakat bersama. Daripada kita fokus kepada perbezaan. Ini yang kita belajar daripada hikmah Nabi membenarkan keduanya walaupun berbeza pendapat. Satu solat perjalanan, satu tak solat. Masing-masing punya ijtihad. Masing-masing punya dalil. Selagi dalilnya itu dikeluarkan oleh orang yang layak mengeluarkan dalil, silahkan berbeza. Yang tak boleh adalah merasa benar dan menyalahkan orang lain. Yang kedua adalah yang mustahak juga, bila ingin berbeza, pastikan Anda layak untuk punya qualify berbeza. Ada ilmu, jangan coba contoh. Kalau seseorang dia bukan dokter, dia tak reti pun ilmu dokter, dia tak ada sama sekali background tentang masalah jantung. Kemudian dia akan menilai dokter pakar jantung. Dokter tak betul dia ni. Dia tak sepatutnya operate. Awak siapa? Kalau ada ilmu kedokteran atau ilmu tentang pakar jantung, bolehlah komen. Tapi tak reti sama sekali tentang ilmu kedokteran, tentang ilmu jantung. Yang mereka yang pakar-pakar ini belajar betul. Macam mana nak salahkan kepada satu ilmu yang sama sekali orang itu tak punya dasar tentang ilmu tersebut. Sama juga dalam ilmu syariah, kalau orang tidak pakar dalam bidangnya, jangan cakap betul tak betul. Ikut siapa yang diyakini betul daripada kalangan orang-orang yang layak, ikuti. Tapi nak condemn orang lain betul tak betul sementara dia tak qualify. Maka dalam ini satu kesalahan besar di dalam berijtihad kalau tidak memenuhi syarat di dalam berijtihad. Faham tak? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadza hikmah penting yang perlu untuk kita ketahui berkenaan dengan perbezaan selagi perbezaan itu berdasarkan dengan kelayakan. Orang yang berbeza, artinya orang yang berbeza memiliki syarat-syarat yang benar, sahih untuk dia mengeluarkan hukum walaupun berbeza satu dengan yang lain. Silahkan berbeza selagi perbezaan itu wajar dan jangan bergaduh karena perbezaan. Tetap fokus kepada al-usul, kepada dasar-dasar yang disepakati. Faham dong? Satu orang nak kunut, satu tak nak kunut. Nak gaduh pasal kunut. Satu nak solat, nak gerak-gerak tangannya macam ni, satu tak nak gerak macam ni. Tak payah gaduh. Mau gerak silakan gerak. Tak mau gerak jangan gerak. Masing-masing ada dalilnya. Selepas solat ada zikir bersama, yang satu tak nak zikir bersama, jangan zikir. Tapi jangan salahkan yang berzikir. Selepas solat nak doa bersama, yang ada yang tak mau berdoa, jangan doa sendiri, tak apa. Ada yang selepas solat dia nak sallallahu ala Muhammad,
Ada yang tanah, silakan jangan buat, tak payah bangun sana. Tak payah gaduh. Masing-masing ada dia punya sebab. Yang memberikan sebab bila ada dasarnya dihormati. Tak payah nak paksa ikut kehendaknya. Yang nak baca salawat jangan paksa yang tak nak jangan paksa yang salawat. Yang nak berzikir keras selepas sembahyang jangan paksa yang tak nak berzikir. Yang tak nak berzikir jangan paksa untuk kepada mereka nak membaca zikir dengan kuat selepas sembahyang. Dan tidak menyalahi uruf yang berlaku pada kawasan tersebut. Nah. Qal Sayyidina Abdullah bin Umar dan juga Sayyidina Umar bin Khattab ketika berselisih faham dengan Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah rahimallahu Umar, semoga Allah merahmati Sayyidina Umar. Tapi saya berbeza pendapat dengan dia. Siti Aisyah berbeza pendapat dengan Sayyidina Umar. Siti Aisyah berbeza dengan pendapat dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, tapi oke aja. Di dalam masalah innallaha la yu'adzib bibuka'il mayyit. Allah akan mengadab orang yang meninggal dunia dengan tangisan orang yang hidup. Kata Siti Aisyah, tak seperti itu. Kenapa yang mati dihukum karena yang hidup? Penafsiran hadis mengatakan orang mati akan diadab dengan tangisan orang yang hidup kalau orang yang mati berwasiat, kalau saya mati nanti menangis kuat-kuat, tahu ya, pukul-pukul titing macam tu, baru akan kena adab sebab dia suruh yang hidup melakukan perbuatan karena permintaan kepada orang yang mati tadi dalam wasiatnya. Jadi masing-masing ada penjelasannya dalam hukum. Tidak ada dalam bab fiqh itu secara mutlak keseluruhan satu juga tak ada perbezaan. Hampir merata dalam hukum syariah ada perbezaan. Yang tak ada perbezaan dalam usul. Apa itu usul? Aqidah. Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Ada perbezaan ulama? Tak ada yang berbeza kufur. Quran itu firman Tuhan. Ada mengatakan Quran itu adalah buatan manusia. Yang mengatakan begitu kufur. Orang mengatakan Nabi Muhammad itu Nabi atau bukan? Kenabian kita berkaitan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad bukan utusan Allah, kufur. Itu usul, prinsip, akidah yang tak ada sama sekali perbezaan. Quran itu wahyunya Allah, Allah itu dengan sifat yang sempurna, dan juga Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menutup kepada para anbiya. Itu usul yang tak boleh perbezaan sama sekali. Faham dong? Selagi Tuhannya yang mengatakan kunut, Tuhannya Allah. Yang mengatakan tak ada kunut, Tuhan juga bagi dia adalah Allah Ta'ala. Nabinya Rasulullah. Nabi orang yang tak kunut pun juga Rasulullah. Qurannya orang yang kunut Rasulullah. Qurannya orang yang tak Qurannya orang yang kunut Al-Quran. Qurannya orang yang tak kunut juga Al-Quran, sama di situ, tak ada perbezaan. Jadi tak payah gaduh berkenaan dengan masalah al-furu'. Yang penting sekali adalah al-usul. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.